أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6 bahagian ke-15 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis barang yang ni ayat-ayat ataupun hadis yang memberi wahamkan, yang beri ni apa? Waham ni yang beri apa? Sangkaan lah. Yang beri, kalau kita kata waham ni beri kesamaran, menyerupai. Apabila datang di dalam Quran ataupun hadis barang yang ini ayat-ayat ataupun hadis yang memberi wahamkan menyerupai di sini menyerupai Allah dengan hawadis, dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, ada ayat-ayat ataupun hadis yang memberi waham kepada kita, memberi memberi sambaran kepada kita menyerupai Allah dengan hawadis. Ayat mana dia nyatakan di hadapan contohnya. Maka bila datang dalam Quran dan hadis ayat-ayat yang berkesambaran menyerupai Allah dengan makhluk, maka mazhab salaf diserahkan kehendak barang yang beri waham tu daripada ayat ataupun hadis itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mazhab khalaf ditakwil akan barang yang beri waham tu. Maka contoh ayat yang memberi waham menyerupai Allah dengan makhluk, maka seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah Taha ayat yang ke-5. Artinya bermula Tuhan yang Rahman, Tuhan yang bernama Rahman, di atas arasy tertinggi ia, istawa tertinggi ia. Maka kata salaf, tertinggi ia sebagaimana tertinggi yang tiada kita ketahui kan kaifiah tertinggi. Maka kita serahkan kehendak tertinggi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata khalaf pula dikehendaki dengan tertinggi itu
memerintah dan milik. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis barang yang mewahamkan menyerupai Allah akan makhluk, maka keluar dua jalanan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, jalanan salaf dan jalanan khalaf. Jadi di sini ni kita untuk pegangan kita masing-masing tu clear lah, beres kemah kitanya. Tetapi kita kena memahami jugalah secara terperinci. Takut-takut kita akan jumpa dengan permasalahan yang akan dibicarakan ni. Jumpa kok mana? Kadang-kadang kita jumpa sendiri dalam rakaman pengajaran, kok dalam YouTube, FB sekarang. Ataupun takut anak-anak cucu kita tanya kita ni berkaitan dengan hak akan dibicarakan ni. Kita pegangan kita ni kejap dah rukun ini, sifat yang kelima, sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Bersalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Tidak serupa Allah dengan makhluk, walaupun pada satu jalan, walaupun pada satu segi sekalipun. Bersalahan tidak serupa, sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Tak serupa bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil Al-Quran yang hak mudah sangat di kitanya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun, sesuatu pun yang setara, yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejap, Suratul Ikhlas, kejap kita pegang. Ini pegangan yang suci, pegangan yang bersih. Kita berpegang tidak ada satu perkara pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab kita didatangkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syura ayat yang ke-11. Tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syai' itu isim nakirah, duduk di halaman nafi, memberi faedah umum. Manapa tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hak dalam kitab kita ni. Tapi kita agak kejap di walam yakullahu kufuwan ahad. Kejap situ kita ni. Kemudian ni kita tambah pula dengan sifat 20, sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni kena mati molek ni, kena kejap molek. Fitnah-fitnah timbul berakidah ni, kalau kejap sini kemah. Contohlah hak kita duduk doa tu sebelum daripada kita memberi salam tu. Kita minta doa berlindung daripada fitnah dajjal, fitnah hidup dan fitnah dekat nak mati. Kita dah baca tu kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita dah baca doa sebelum salam. Nabi suruh baca tu. Tapi kita nak ambil situnya dua fitnah besar. Satunya fitnah dekat nak mati, satunya fitnah dajjal. Dua-dua fitnah ni fitnah akidah belaka. Fitnah dekat nak mati, fitnah akidah. Fitnah dajjal, fitnah akidah. Kita dekat nak mati, syaitan akan datang merupakan. Dia rupa lah. Dia rupa siapa-siapa pun. Rupa guru kita ke, rupa mak ayah kita ke, rupa. Kemudian dia pun nak pesongkan akidah kita ni. Ketika tu syaitan
Macam mana pula syaitan boleh buat rupa Tuhan? Kita maklum syaitan laknatullah tidak boleh buat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tak ada rupa Nabi. Tapi macam mana syaitan boleh buat rupa Allah Subhanahu wa taala? Syaitan macam kita juga, makhluk Allah yang tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maklumkan, yang melihat Allah hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kiamat ni. Di akhirat tu dalam syurga kita tengok Allah Taala. Jadi syaitan ni macam kita juga. Syaitan buat rupa guana pun bukan. Betul kata syaitan boleh rupa Tuhan sebab tak jadi Tuhannya. Pada ni. Adapun kalau syaitan boleh buat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita manusia. Ada muka, ada mata, ada hidung, ada mulut. Jadi kalau syaitan boleh rupa Nabi, dah kita tak pernah tengok Nabi, jadi orang mana? Nabi sungguh ke syaitan? Tak jumpa lah kitanya. Syaitan tak boleh rupa Nabi. Kenapa syaitan boleh rupa Allah? Buatlah rupa guana pun. Bukan Tuhan. Dia akan buat rupa kepada kita, dia mari besar. Bukan. Besar kecil ni jisim. Bukan. Dia buat mari rupa putih. Makhluk putih-putih gitu. Mari rupa kilat ke apa dah orang harilah buat rupa apa pun. Kejap dah kita. Bukan Tuhan ni. Syaitan. Sebab dia akan merupa makhluk juga. Dia mari duduk dekat dengan kita. Dekat jauh tu makhluk. Ni nak kejap ni. Dekat ke jauh ke makhluk. Sebab dekat jauh ni bertempat. Syaitan pasti bertempat. Nak air goda ke mai duduk dekat? Dekat ke jauh ke? Itu adalah makhluk sebab bertempat. Dia marilah rupa macam mana. Mai ikut depan ke, mai ikut kanan ke, mai ikut atas ke. Tu makhluk. Ni nak kejap tu fitnah dekat nak mati. Syaitan memang merupa macam mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tu kata kejap molek ni. Fitnah dajjal pula. Menghidup, memati, menyubur. Dibuat. Tuhan ni Tuhan izinkan. Tuhan izinkan ni bukan dibuat sendiri. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan faham Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, Tuhan beri kuasa di dajjal tu beri bekah. Kan salah akidah tu. Hak berlaku tu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat apa perbuatan sekalipun, dajjal besar. Bukan. Mari kat kita, bergerak pergi mari, bukan. Duduk dekat, duduk jauh, bukan. Duduk depan, duduk kanan kiri, bukan. Ni. Walaupun nampak dia boleh menghidup, memati, menyubur, bukan. Sebab apa? Kejap dah kita bukan. Nyamuklah katalah di Tuhan pun, bukan. Ini kata mati molek. Fitnah dekat nak mati, syaitan main merupa. Fitnah dajjal, dia mengaku dia Tuhan. Kita pegang kejap. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian cuma kita ni ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang beri kesamaran serupa Allah dengan makhluk ni, kita tak berapa pandai. Kita tak apa pandai. Cuma sekarang ni kena pandai lah. Sebab sekarang ni banyak fitnah. Dulu kita tak pandai tak apa. Kita nak pandai guna. Kalau kita baca Quran, kita buka terjemahan. Terjemahan Quran ni ikut jalanan khalaf. Kalau kita bacalah surah Sajadah, semastawa alal arsh, diterjemah dengan bersemayam atas arasy. Itu setengah-setengah terjemahan. Lepas tu kita nak pergi makna bersemayam kat mana, kita cerita semula. Kalau kita baca surah Yasin, mimma amilat aidina, mimma amilat aidina. Bukan Yasin tu. Mimma amilat aidina, daripada barang amilat aidina, mengerjakan barang tu oleh aidina. Aidina tu apa? Kekuasaan kami
Aidina tu hak terjemahan asalnya tangan kami, tangan Allah. Aidina tu jamak tangan Allah. Tapi kalau kita tengok ayat Yasin, ni daripada kekuasaan kami, kekuasaan Allah. Ni jalanan ulama khalaf. Jadi kita ni walaupun duk baca sokmo mimma amilat aidina, tapi tak tahu sekarang kitanya aidina tu di antara ayat Al-Quran yang memberi kesamaran kepada kita. Allah ni macam kita juga ada tangan. Kena jangan tengok terjemahan kan. Yasin tu kan ada Yasin, kemudian ada terjemahan di bawah tu. Tak jangan tengok ke terjemahan Yasin tu. Dia terjemah warna mimma amilat aidina tu, dia terjemahnya macam mana? Kita tengok terjemahan, kita tak perasan lah situ. Aidina tu asal maknanya tangan kami. Sama telah pula nak cerita pula ayat-ayat yang lain. Yadullahu fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau asal makna. Tapi kalau buka dalam terjemahan bal yadahu mabsutatani, diterjemah dengan kekuasaan Allah. Kalau kata matwiyatun biyamini, langit tergulung dengan kekuasaan Allah. Kalau tengok dalam terjemahan jalanan ulama khalaf belaka itu. Jadi kita tak perasan ada. Kita kalau tupung kalau tengok terjemahan. Kalau tengok terjemahan. Tapi kalau kata tengok terjemahan, hak kita duk baca semuanya Yasin lah hak kita duk baca semua. Mimma amilat aidina. Cuba balik tengok lain kali. Baca Yasin cuba tengok dah ayat tu. Bawah tu dia tulis apa tu? Aidina tu apa dia tulis? Kekuasaan kami. Padahal di situ tangan-tangan kami, tangan-tangan Allah. Itu dia panggil ayat yang memberi waham, menyerupai Allah dengan hawadis, dengan segala perkara yang baru, dengan makhluk. Ayat tu dipanggil apa? Dipanggil ayat mutasyabihah. Masih dengar tak tu? Ayat mutasyabihah. Mutasyabihah yang memberi kesamaran. Ayat yang tak jelas maksud dia. Ayat yang tidak jelas maksud dia. Mutasyabih ni ayat yang tidak jelas maksud dia. Satu lagi ayat dipanggil ayat muhkamah. Ayat muhkamah ni ayat yang terang maksud dia, yang kita boleh faham dengan mudah. Qadir yang amat kuasa, alim yang amat mengetahui. Tu muhkamah tu. Senang je kita nak faham. Tuhan amat kuasa, Tuhan amat mengetahui, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Tu kita jelas. Itu panggil ayat muhkamah. Tapi ada ayat dia panggil ayat mutasyabihah. Kemudian ayat mutasyabihah, ayat muhkamah ni, perkataan tu kita kena berperuklah juga, boleh ingatan. Kadang-kadang tubuh-tubuh mari ceramah, dia sebut ayat mutasyabihah. Tidak ayat dah. Gapo ayat mutasyabihah ni? Satu lagi ayat muhkamah. Mutasyabihah. Muhkamah ni terjemahan dia apa? Dia tak boleh terjemah dah. Kata-kata bubuh di perut pasal lain pula dah. Kita cakap bubuh perut dah. Bubuh perut tu nasi. Ni kena ingat. Kalau kita dengar tu guru ceramah, ayat mutasyabihah, ayat muhkamah, kita faham dah. Ayat mutasyabihah ni ayat yang kesamaran, yang mana maksudnya tak jelas. Yang mana maksudnya tak jelas. Ia memberi kesamaran kita. Allah ni nak serupa dengan makhluk. Betul tak dengan hadis? Ada hadis yang mutasyabih dipanggil. Hadis yang mutasyabih. Ayat mutasyabihah,
ada tu marbutah muannas. Tu muannas lah. Atau kata hadis mutasyabih. Mana hadis mutasyabih? Banyak kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis, dalam hadis kursi contohnya Allah Taala bersumpah wallazi nafsu Muhammad wallazi nafsu Muhammad dia. Nabi sini pun bersumpah dengan hok dalam biasa hok dalam hadis-hadis tu. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi tu. Ada hadis yang mana bersumpah dengan biyadih, dengan tangan Allah, dengan kekuasaan Allah. Dia banyak hadis gitu. Jadi dia bersumpah dengan dah ingat pula jadinya. Dia hok baru ingat apa, ingat sangat. Hok ingat dah ingat. Dah mari tua gitu kan. Contohnya wallazi nafsi biyadi, demi diri aku biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi, dengan tangan Allah. Tangan Allah mana ni? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis tu cerita tangan tu, cerita tangan Allah. Jadi dalam Quran pun ada sebut tangan, dalam hadis pun ada sebut tangan. Dalam Quran pun ada sebut muka. Dalam Quran ada sebut mata. Dalam Quran ada sebut kaki. Dalam hadis pun ada sebut kaki. Dalam hadis pun ada sebut jari. Ni kita dak jumpa belaka lah ni. Kalau kita jumpa kok, kalau orang marilah ayat-ayat hadis-hadis seumpama tu, kita memang boleh katakan cengang lalu lah kita ni, cengang. Ada ke ayat gitu? Ayat cerita bab mata contohnya. Dalam Quran ada 5 ayat. Ini sebut berkaitan dengan mata. 5 ayat dalam Quran sebut berkaitan dengan mata. Walitusna'a ala aini, atas mata aku. Mata aku tu. Tapi kalau tengok dalam terjemahan, tak ada lah terjemah mata aku tu. Sebab kebiasaan kitab tafsir yang menterjemahkan dipakai jalanan ulama khalaf. Ala aini, atas pengawasan aku. Dia begitu. Itu aini, mata aku. Fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya engkau bi'ayunina, dengan mata-mata. Banyaklah tu. Mata-mata kami, mata-mata Allah. Aini sekali dalam Al-Quran. Ayun 4 kali dalam Al-Quran. Ayun ni mata-mata ni. Aini saat ni tu surah Taha ayat yang 39. Ayun surah Tur ayat yang ke-48, Hud 37, Al-Qamar 14, Mukminun 27. Dia ada berapa tu? 4 ayat. Ayun, mata-mata kami. Aini dengan mufrad mata kami itu 1 ayat. Pada ni dipanggil apa ni? Ayat yang mutasyabihah. Ayat yang mutasyabihah. Tadi cerita tangan, cerita wajah, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal oleh wajah Tuhan engkau ya Muhammad. Tengok, kullu syai'in halikun illa wajhah, sekalian perkara binasa melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada puak-puak ni puak-puak Syiah yang kafir. Ada puak Syiah yang kafir, dia berpegang Allah binasa tapi muka je tak binasa. Allah binasa kau. Allah tidak baqa', tidak kekal. Tetapi yang baqa', yang kekalnya muka Allah.
Mana? Wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Tuhan engkau ya Muhammad. Maka wajah kekal, adapun hak zat lain tak kekal. Ini dipanggil apa? Ayat mutasyabihah. Ulama kemudian wajah diterjemahkan dengan zat Allah, diri Allah. Tu hak ayat wajah. Lepas tu hak ayat kaki pula. Ayat kaki apabila ni apabila bubuh dalam neraka apa semua, neraka ni, ahli neraka ni, neraka tu apa ada luah lagi neraka tu ada ruang lagi, gua apa ni, gua dak panggil dak. Neraka tu ada gua lagi. Maka neraka pun tanyalah, hal min mazid, tak ada lagi ke? Hak nak tambah, tak ada lagi nak tambah ni. Maka tambah. Rua lagi. Akhirnya hatta yada'ur rabbu rijlahu, sehinggalah meletak oleh Tuhan akan kakinya, kaki Tuhan. Tuhan pun letak kaki, padatlah nerakanya, cukup sesat. Hatta yada'ur rabbu rijlahu, sehingga meletak oleh Tuhan akan kaki Tuhan. Akhirnya padatlah neraka itu. Sebab neraka ni dah panas, padat pula, kenapa? Sesok. Dia padat. Bila padat ni? Selepas Allah Ta'ala letak kaki. Mana? Itu dipanggil tu mutasyabihah, kesamaran. Maka keluar dua jalanan, salah dan khalaf. Ini kena faham molek. Saya ceritanya ulama khalaf. Ulama salah cukup mudah, ulama salah cukup simple. Serah makna kepada Allah, berhenti, sudah. Tanya lagi, bid'ah, haram. Dia mudah. Salah mudah, dia tak ada. Ayat kata yadu. Ayat kata yadahu, dua tangan, serah. Tak duk hurah-hurah, serah makna kepada Allah. Bi aidina, serah kepada Allah. Aini, ayunina, serah kepada Allah. Pada ni. Wajhu rabbika, serah kepada Allah. Ini jalanan ulama salah. Jalanan ulama khalaf, dia letak makna yang selayaknya dengan Allah. Kemudian insya-Allah saya akan ceritalah pula kenapa ulama khalaf, ulama kemudian jadi lain dengan jalanan ulama salaf. Itu saya cerita pula kemudian. Tapi dua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak kata letak kaki ni, ulama khalaf, ulama kemudiannya, kaki dengan makna gulungan-gulungan, puak-puak yang Tuhan takdir daripada azal ahli neraka. Itu kaki. Kaki ni puak nah. Puak mana kaki Allah ni? Puak yang Allah telah tetapkan ianya ada ahli neraka. Tu puak tu nah. Ada ni. Tu mana letak kaki. Bukan letak kaki gitu, bukan. Bukan mana Allah ada kaki. Macam ginilah, ni contoh. Kalaulah kita cakap sama-sama kita ni. Jadi warna boheh kapung tu tak boleh nak kontrol tu. Tak boleh nak kontrol. Sebab tak ada kaki kapung tu. Boh kena letak kaki juga kapung tu, barulah kita boleh kontrol kapung tu. Kalau tak ada kaki, kita tahu cerita kapung tu mana. Tapi kalau ada kaki, kita tahulah cerita kapung tu mana. Boh kena letak kaki kapung tu. Boh dia kata, "Molek saya akan letak kaki saya kapung tu." Kita pun kejam boh, kita kerak kaki dia, kita gantung kapung tu. Dalam kat bos kata okey, bos setuju. Anak buah ni kata bos kena letak kaki kapung tu. Bos pula kata okey, kita letak kaki kapung tu. Lepas tu kejanglah bos tu, ikat kerak kaki dia, dia kata kapung. Kaki makna apa? Puak dia lah. Bukan kaki makna kaki ada jari, itu bukan. Tapi kata apa? Kata kaki, gitulah juga. Mana kita cakap pun tak boleh pakai makna zahir gitu. Lama tak nampak muka. Gitu. Lama tak nampak muka. Sama ni mari tubuh muka tinggal rumah ke? Dah lama tak nampak muka. Lama tak nampak batang hidung.
Lama tak nampak muka, lama tak nampak tuang lah. Bukan tuang nampak muka ataupun batang hidung tinggal di rumah, bukan. Demo tak apalah, banyak tangan. Mana banyak tangan? Khakoh macam katung lah. Banyak tangan ni banyak anak kuli, dia tu banyak tangan. Demo pada buat dengan mulut je. Bagus dia. Buat dengan mulut. Dia buat dengan mulut je. Kerah mulut dia tu. Buat dengan mulut makna apa? Dia royak je, dia retoh je, jalan lalu. Mana dia buat dengan mulut, tapi bukan buat dengan mulut makna kekokok dengan mulut gitu. Ni makna hak cakapan kita pun. Hak zahir tu jangan pakai zahir tu. Zahir tu tidak dikehendaki tu. Az-zahir laisa bimuradi. Hak zahir tak kehendak. Ada maksud dia lah. Maksud kita faham lah. Hak tu yang cerita hak kita lah. Hak cakapan kita pun tak nak pakai zahir gitu. Jadi ulama khalaf, ulama kemudian ayat-ayat yang mutasyabihah tu diterjemah, ditafsirkan dengan makna yang selayaknya. Kemudian ulama-ulama lampau, ulama salaf, dia tidak mentakwilkan, dia tidak letak makna yang selayaknya. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 Allah Ta'ala mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwil ayat-ayat yang mutasyabihah itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama salaf tidak letak maknalah. Buka surah Al-Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ia Allah yang menurunkan atas engkau ya Muhammad akan Al-Quran, setengah daripada ayat Al-Quran ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang terang maksud. Hunna umul kitab, ayat muhkamah, dan menjadi ibu kepada kita, menjadi rujukan fahaman-fahaman hak berkaitan pengertian hak berkaitan dengan ayat-ayat yang tidak terang maksud. Wa ukharu mutasyabihat. Hak lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat. Berarti di hujung ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui akan takwil ayat itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang mendalami pada ilmu berkata mereka itu kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Warrasikhuna fil ilmi itu mubtada tu, ayat baru. Mubtada tu. Dan bermula orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mendalami ilmu dia. Yaquluna amanna bih, berkata mereka itu kami beriman jelah. Apa makna ayat mutasyabihat? Allah sahaja yang mengetahui. Itu hak kebanyakan qiraat. Tapi ada qiraat warrasikhuna fil ilmi itu ataf kepada illallahu, ataf kepada Allah. Jadi wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwil ayat mutasyabih melainkan Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan juga orang-orang yang mendalami daripada ilmu tahu juga ayat mutasyabih. Ni hak ulama khalaf dia takwil ni, iltak makna yang selayaknya. Jadi ayat tu warrasikhuna fil ilmi itu mubtada baru ataupun warrasikhuna fil ilmi ataf kepada illallah. Situ je. Maknanya apa ni? Dua-dua jalanan salaf dan khalaf adalah jalanan Al-Quran dan hadis, jalanan ahli sunnah wal jamaah. Itu je. Ni kena mati molek ni. Sebab golongan-golongan terpesong dia menafikan jalanan ulama khalaf adalah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ini golongan-golongan yang nak menyesatkan, nak membid'ahkan, nak mengkafirkan kebanyakan daripada ummah Islam, termasuk ulama-ulama Islam. Ini hak fitnah sekarang ni.
Jalanan ulama khalaf ni jalanan yang terpesong, bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ini hak secara ekstrim, secara terang-terang. Ada hak secara halus-halus. Hak secara halus ni lagi bahaya. Hak secara terang ni dewi nampak lalu dah. Hak bahaya laginya hak secara halus-halus tu. Kadang-kadang dibawa juga macam jalanan ulama khalaf. Tapi dikait dia di ujung dia ada semua ni. Dibawa juga pandangan Imam Syafi'i, tapi dikait kat lain pula ni. Ni apa lagi bahaya. Hak jenis lembut, hak jenis cakap beralu, hak kata dia ni bagus, lemah lembut, bersopan, ni lagi bahaya. Ada hak secara ekstrim, secara terang. Mensyirikkan, membid'ahkan kebanyakan umat Islam. Sebab tu tak usah pelik macam mana boleh berlaku di negara umat Islam, orang Islam membunuh orang Islam secara senang-senang lenang. Orang Islam yang dibunuh pula terkadang orang Islam, orang-orang agama yang dibunuh. Kenapa? Sebab mereka sudah beranggapan mereka ni adalah golongan sesat yang tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Ayat Quran sebut tangan, berpeganglah Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan ada mata, Tuhan ada kaki. Tiba-tiba tidak berpegang Tuhan ada anggota seumpama tu. Maka ni orang tidak beriman Al-Quran, bunuh. Lepas tu dibunuh. Kenapa tak bunuh orang Yahudi? Orang Yahudi dia memang kafir dah, dia kata. Dia tak boleh nak menyesatkan orang Islam. Ni orang Islam ni sendiri yang sesat. Dia menyesatkan orang ni. Kita bunuh lah. Nanti dibunuh mudah-mudah. Lepas tu kita kata, kenapa mudahnya mereka bunuh orang Islam? Ni. Dah dia mensyirikkan, membid'ahkan, menerakakan, sesat belaka orang Islam ni. Dibunuhlah benda nak tinggal. Maknanya mereka bunuh bukan saja tu, bunuh kerana nak menegakkan agama. Hak dibunuh tu sesat belaka dah, bid'ah belaka dah. Bila apa biar apa lah, ahli neraka belaka tu. Tapi hak tu hak ekstrim. Tapi ialah masing-masing akan pergi kepada jalan yang sama. Cuma abang apa ni? Taktik, cara. Cara. Hak ni cara terang, hak ni cara slow-slow gitulah. Ada. Ada kan, ada orang secara katok, ada orang secara ni tepuk-tepuk gitu je, cubit-cubit gitu je. Dia tak macam-macam cara lah. Hak terang-terang lah. Hak terang mudah, hak halus tu. Hak halus tu lagi bahaya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang takkanlah dia kan dia orang baik, lembut je dia bercakap baik. Ni lagi bahaya. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih ni banyak dalam Al-Quran. Cuma dalam kitab kita ni didatangkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hak yadullah ke, bal yadahu ke, bi aidina ke, bi yaminih ke, dia tidak datangkan dalam kitab kita ni. Dia cuma hanya datangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi apabila datang di dalam Quran atau hadis barang waham menyerupai Allah dengan segala perkara yang baharu, maka keluar dua jalanan. Maka mazhab salaf. Kita kena ingat juga tu, salaf, khalaf kena ingat juga. Tadi ayat ayat muhkamah, ayat mutasyabihah. Ni kena tahu ni. Sebab kata ayat muhkamah. Ayat muhkamah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhkamah lah tu tak? Mudah je kita fahamnya. Ayat muhkamah dia panggil. Ayat mutasyabih tadi lah. Ayat yang kesamaran. Ayat-ayat yang kesamaran. Sebab ayat Quran, dia dalam Quran, dalam hadis ni ada kata genggam, ada kata hampar, ada kata Tuhan suka, Tuhan kasih, Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan redha. Macam kita juga dah. Ada pula cerita Tuhan ketawa. Macam kita pula dah. Macam kita lah. Ada ketika kita gembira, ada Tuhan gembira, Tuhan kasih, kita pun kasih. Tuhan benci, kita pun benci. Tuhan marah, kita pun marah. Lepas tu Tuhan redha, kita pun redha juga. Tengok tu.
Dia panggil apa tu? Ayat mutasyabihah. Kena kira molek tu. Nak letak molek tu. Ayat-ayat mutasyabihah. Kemudian ayat mutasyabih ni keluar dua jalanan, dua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Satu dipanggil mazhab salaf. Tengok molek ejaan dalam kitab kita tu. Molek orang kitab tu tulis dalam kertas luar pula. Salaf eja macam mana? Kemudian satu lagi khalaf, ejanya macam mana? Tengok situ dalam kitab salaf, khalaf, salaf bukan salah. Mana salah juga. Salaf, khalaf, tengok eja dia mana. Salaf ni yang masyhurnya menyebut salaf adalah 3 kurun yang pertama. 3 kurun yang pertama. Kita tahu dah kurung-kurung ni dah. Kurung ni 100 tahun, 100 tahun, itu dia panggil kurun. Kurun yang pertama, kurun yang kedua, 1 tahun yang kedua, kurun yang kedua contohnya Imam Syafi'i kita, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Mana apa? 300 tahun yang pertama. Itu salaf. Setengah pandangan mengatakan salaf adalah 500 tahun yang pertama, 5 kurun yang pertama. Itu salaf. Setengah pula mengatakan salaf hanyalah pada masa sahabah, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in. 3 je. Masa sahabah, pada masa tabi'in lah. Contoh Imam Hanafi, mereka yang sempat dengan sahabat. Kemudian tabi'in, mereka yang sempat dengan mereka yang sempat dengan sahabat, termasuk Imam Syafi'i kita. Tabi'in, hati sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Dalam 2 kurun yang pertama sahaja. Itu je salaf. Tapi yang masyhurnya salaf adalah di 3 kurun yang pertama. Itu salaf. Yang mana 3 kurun yang pertama tu yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun Nabi kata kurun aku. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Kemudian kurung yang mengiringi kurung aku. Ni 3 kurung yang pertama yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kurung pertama dipanggil ad-dauruz zahabi, dia panggil. Daur zahabi ni pusingan keemasan di 3 kurun yang pertama. Lepas dia 3 kurun yang pertama, kurun yang keempat, kelima tu sudah timbul dah bagai-bagai fahaman yang terpesong. Sudah timbul dia bagai-bagai fahaman yang terpesong. Lepas daripada 3 kurun yang pertama. Kurun yang keempat, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi, tu kurun yang keempat. Maksud tu sudah timbul bagai-bagai. Yang mana kita maklumlah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam solidlah, kita kata solid. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin solid dalam bab pegangan. Hak timbul perselisihan ada dalam bab porong agama. Bukan dalam bab usul agama, bukan. Dalam bab usul agama, tapak agama solid pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah timbul dah sedikit-sedikit, tetapi secara umumnya masih lagi solid dalam bab pegangan. Tapi sudah timbul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abbasiyah. Inilah pada masa pemerintahan Abbasiyah ni, mana pun ni yang masuk Islam ni sudah luas. Yang ramai bukan lagi kalangan orang Arab, orang Ajam. Dan luas ni dia jadi masuk pula orang kafir ni bagai-bagai fahaman. Kemudian masa Nabi yang bawa agama solidlah. Pada masa Khulafaur Rasyidin sahabat yang bawa agama, tapi tak sama dengan Nabi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ni, ni bukan kalau sahabat pun sahabat orang muda-muda pada masa Nabi meninggal dunia tu. Sahabat
Sahabat yang bukan kibar lah. Bukan kibarus sahabat. Bukan sahabat hok terkemuka dah. Mati belaka dah masa itu. Kalau ada sahabat pun hok sirar. Sahabat hok sempat Nabi sekejap je. Kemudian tabi'in dah masa itu. Jadi maknanya kau kuranglah nak banding dengan sahabat. Jadi pada masa Abbasiyah ni tak ada dah. Sahabat tak ada dah, pun tabi'in pun tak ada dah. Tinggal hak orang kemudian ni. Jadi masa tu awal Islam. Mereka tak sama dengan kita, tapi tak sama dah dengan pada masa Nabi, tak sama dah pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat. Kemudian apabila agama ni berkembang, jadi perlu kepada tenaga dah jadinya. Tenaga ni pula di kalangan, bukan lagi di kalangan sahabat, tabi'in dah. Kemudian berhadapan pula dengan masyarakat yang bagai-bagai faham asal. Agama asal, apa sesat ada. Bila masuk Islam, mereka pula bukan orang Arab, orang ajam. Baca Al-Quran mereka tak faham, baca hadis Nabi mereka tak faham. Diserta pula dengan bagai-bagai fahaman, berkeluarlah pula ulama khalaf. Bila hak sudah tak sama dah dengan tiga kurun pertama, jadi tiga kurun pertama ni kalau kata beriman dengan ayat Quran, ayat Quran kata yadu lah, ayat Quran kata yadahu lah. Ayat Quran kata wajah lah, mata lah. Lepas tu kejap dah pegangannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kejap dah pegangannya, laisa kamis syai'un, laisa kamislihi syai'un, wa huwas samiul basir. Kejap dah. Mari lintasan di hati, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Hak terlintas di hati kita. Tangan mari terlintas. Tangan besar mana? Muka bulat ke mana? Mata, luah ke dak mata? Mari lintasan Allah menyalahi lalu dah. Lepas tu macam mana? Mereka tak soal dah. Mereka solid. Bab pegangan mereka tak banyak hal dah tu. Tapi bila timbul pula kemudian, apabila daklah sekemah macam hak di tiga kurun pertama, jadi ulama yang kurun yang keempat, ulama khalaf. Siapa ulama khalaf ni? Ulama khalaf ni sudah terputus ke dengan ulama salaf? Dia ambil ni ilmu daripada orang lain ke? Tak. Ulama khalaf ni lah murid kepada ulama salaf. Ulama khalaf ni lah yang ada silsilah dengan ulama salaf. Ulama khalaf ni lah yang benar-benar memahami aliran ulama salaf. Bukan orang sekarang kurung yang ke-15 dia mengaku dia salaf. Ngaji pun tak lulu buat ni kan. Kadang-kadang membaca turuk mengaku turuk gitu je. Pak pesen-pesen ni. Dia orang sekarang kurung yang ke-15. Dia mengaku kamilah salah. Siapa guru kamu? Guru salaf adalah ulama khalaf. Guru mereka adalah ulama salaf. Ada. Silsilah mereka adalah kepada ulama salaf. Jadi ulama khalaf ni kurung yang keempat ni tengok kepada masyarakat pada masa tu tak solid dah. Kemudian kena terjemah pula dengan bahasa yang lain. Macam kita tadi. Quran sebut yadu, kita terjemah dengan tangan. Quran sebut muka ni wajhu, kita terjemah dengan muka. Quran sebut aini, ayun, kita terjemah dengan mata. Quran sebut kaki, kita terjemah dengan rijlahu. Dalam hadis kita terjemah dengan kaki. Jadi oleh kerana terjemahan tu bahasa lain, apa kehendak Quran tu sebenarnya sebut yadu? Kalau Arab dia membaca mengikut hak kalam Allah. Kita menterjemahkan dengan bahasa Melayu, tangan. Jadi tak apa nak nyamain tu sebab lain dah. Sebab bahasa lain. Adapun hak tiga kurun pertama dia baca sebagaimana Quran sebut. Terjemahan mereka tak perlu sebab bahasa mereka. Kemudian apa maksud ayat mereka serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena terjemah. Kena terjemah dah. Quran kena terjemah, hadis Nabi kena terjemah. Terjemah. Nak terjemah macam mana? Quran sebut yadu betul. Kita nak terjemah dengan tangan. Bal yadahu, dua tangan. Aidina, tangan. Nak terjemah gitu?
Hak ayat tu serah ke Tuhan. Hak terjemah kita ni. Sebab kurun yang keempat bukan lagi orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam ni bukan orang Arab macam kita ni lah. Maka ulama khalaf pun oleh kerana terjemah kepada bahasa lain, maka mereka pun terjemah dengan makna yang selayaknya. Tu je lah. Ada ni. Ni ulama khalaf murid kepada ulama salaf. Ada. Jadi kita sesuai dengan kita adalah jalanan ulama khalaf sesuai dengan kita. Tapi jalanan yang rajih, jalanan yang kuat, tu tetap dah jalanan ulama salaf. Tu tak ada persoalan dah situnya. Kemudian kita datang ke jalanan ulama khalaf dalam kebanyakan pengajaran, bukan tolak jalanan ulama salaf sebab sesuai untuk kita orang kemudian. Bukan tolak jalanan ulama salaf. Tengok dalam kitab Faridatul Faraid. Didatangkan kedua tu kan, maka mazhab salaf. Disebut salaf dulu. Ada ni. Tapi kalau pengajaran secara umum tak sebut dak salaf, sebut khalaf je. Tapi orang salah faham boleh sebut khalaf saja, tolak salaf. Salah sangat-sangat tu. Siapa boleh tolak jalanan ulama salaf? Kalau tolak jalanan ulama salaf, ulama khalaf pun ambil mana? Kalau salah kita tolak, khalaf tu jalurnya daripada salah. Kalau salah kita tolak, khalaf pun tolak jugalah jadinya kitanya. Mana mungkin? Contoh ginilah, kita duk ngajar mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini cerita bab kita ni. Pekoh kita ngajar mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kita tak terima ke mazhab Hanafi, Maliki, Hambali? Kenapa tak terima? Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenapa tak cerita mazhab Hanafi, Maliki, Hambali? Sesuai tempat kita ngaji kodoh-kodoh mazhab Syafi'i pun tak selesainya. Mana ni? Kalau cerita banyak-banyak mazhab, jadi akhirnya jadi izdiwajiyah. Izdiwajiyah mana apa? Jadi bolok wong. Bolok wong. Sungguh ni. Orang ngaji ni sebut mazhab lain dia dengar je, tak tanda pun. Sebab masa lagi kita pun cakap hukum agama dengan orang, mu ni hukum tu ambil mana tu nak dengar? Ni mazhab Syafi'i. Padahal orang ngajar tak sebut mazhab Syafi'i itu mazhab lain. Dia tak ingat, baik tak catat. Abang apa? Jadi izdiwajiyah. Abang apa? Jadi bolong wong. Belum. Dialah, itu bukan mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab catat ke dah, tak tulis. Duk lenggok gitu je. Kitab ada, buku ada, pen ada. Bila nak ambil dakwah tak tahu pen dia. Dah, tak tulis-tulis pun. Padat ni. Mana kenapa cerita mazhab Syafi'i sahaja? Sebab sesuai untuk tempat kita. Kalau kita ngaji lebih, kita pergi pada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ada ni. Sebab ada orang dia kata mereka lah yang terima empat mazhab. Adapun kita ni tak terima empat mazhab, hanya terima mazhab Syafi'i. Ini orang bohong belaka ni. Dia kata kita ni, kita mazhab Syafi'i saja ni tak terima mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Sebab cerita mazhab Syafi'i je. Dan siapa yang terima empat mazhab? Mereka ni. Sebab mereka terima keempat-empat. Dia kata mereka. Walau mereka bukan terima keempat-empat. Mereka ambil mana-mana pandangan daripada empat mazhab yang bagi pandangan mereka lebih betul, lebih tepat. Itu bukan terima. Itu dia mana lebih daripada empat mazhab lagi. Tengok mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Pada pandangan saya, dalil mazhab Syafi'i tak kuat. Dalil mazhab Nabi kuat. Ni bukan timu empat mazhab. Dia ambil hak mana betul, hak tu hak lain salah. Tak tepat. Tengok masalah ni pula. Mazhab Nabi dak betul dalil dia ni. Dah ulama-ulama dulu mana ada CJ. Dia CJ PhD apa semua. Ni kita kena nilai semula pandangan-pandangan imam ni. Hak mana lebih tepat dengan dalil. Itu timu empat mazhab. Hak tu nak jadikan satu mazhab yang tepat dengan Al-Quran dan hadis. Pilih mana satu yang tepat. Empat mazhab, empat pandangan. Hak dia Syafi'i tepat, pilih Syafi'i. Ni Hanafi tepat, pilih Hanafi. Itu panggil pilih terima empat mazhab. Dah. Hak ni nak mazhab baru ni.
Ada. Tak ada, tapi dia kata dia 54 mazhab. Kalau macam kita ni duk ngajar mazhab Syafi'i saja, berarti kita tolak Hanafi, kita tolak Maliki, kita tolak Hambali. Begitu ke? Kita dah tolak. Tapi kenapa ajar mazhab Syafi'i saja? Allah, mazhab Syafi'i saja pun tak nak ajar. Tak nak belajar gitunya. Sama juga apabila ajar jalan ulama khalaf, ulama kemudian, bukan berarti tertolak jalanan ulama salaf. Sebab jalanan ulama salaf jalanan yang rajih, jalanan yang kuat. Tetapi jalanan yang lebih sesuai untuk kita jalanan ulama khalaf, jalanan ulama kemudian. Gitu je. Tapi kita ni comel. Dia mari dua-dua ni. Hak ni sebenarnya kita mari dua-dua. Maka mazhab salaf ni di awal Islam, mazhab salaf diserahkan kehendak barang yang meriwaham kepada Allah. Apa kehendak yadu? Serah kepada Allah. Yadahu, serah kepada Allah. Aidina, serah kepada Allah. Aini, serah kepada Allah. Ayunina, serah kepada Allah. Wajhu rabbika, serah kepada Allah. Ni. Tetapi sebelum serah kepada Allah, terlebih dahulu ulama salaf ni tanzih. Apa makna tanzih? Menyucikan Allah daripada hak zahir ayat. Itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Menyucikan Allah daripada zahir ayat. Zahir ayat sebut yadu, asalnya ni daripada hujung jari sampai ke bahu. Ni yadu. Sucikan daripada zahir. Bukan kata Allah ada tangan, tapi tangan selayaknya dengan Allah. Allah ada muka, tapi muka selayak dengan Allah. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Dia tidak tanzihkan, menyucikan Allah daripada zahir ayat. Sebab zahir ayat tu tanakut berlawan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Zahir ayat tidak berlawan. Ayat Al-Quran kalamullah mustahil tanakut, mustahil berlawan. Kalau macam kita ni, kadang-kadang kita cakap mula-mula gitu, kemudian kita cakap gitu, berlawan, pening orang. Sekali mu cakap gini, kali kata kita berlawan tak pelik sebab kita wajahir. Kita lupa dah tadi kita cakap macam mana. Adapun kalamullah tidak akan berlawan. Tidak akan berlawan. Jadi macam mana dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad? Laisa kamisi syai'un wa sami'ul basir. Allah tak serupa dengan makhluk. Patut ayat kata yadullah. Macam tanaku ayat ni macam berlawan. Tak berlawan. Tapi kalau zahir tidak dikehendaki. Hak zahir itu macam berlawan. Zahir itu macam berlawan. Hak zahir itulah tidak dikehendaki. Ijma' ahli sunnah mentanzihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada hak zahir ayat. Hak zahir makna ayat ada. Dengan tangan anggota, dengan muka anggota, dengan mata anggota. Itu zahirnya. Kalau sebut kata ainun, zahirnya pun ainun. Inilah ainun ni. Ni ainun. Itu zahir ayat. Kalau ainun ni mana pula ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Zahir ayat tu berlawan. Mustahil berlawan, maka ijma' ahli sunnah mentanzihkan, menyucikan daripada zahir ayat. Yadu anggota bukan, muka anggota bukan, mata anggota bukan. Tu dia menyucikan terlebih dahulu. Hak ekstrimnya masa dia ceramah tu, Allah ada tangan. Tunjuk tangan dia. Ini rakaman ni, rakaman. Allah ada muka, tunjuk muka dia. Allah ada mata, tunjuk mata dia. Tapi tak serupalah dengan tangan, muka, mata saya ingat ke dia dah. Ni. Dia tak ada tanzih, tak ada menyucikan Allah daripada zahir. Zahir Al-Quran kata tangan, tangan ni zahir. Ni mustahil sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada oleh. Kemudian apa makna tangan? Yadu. Ulama salah serah makna kepada Allah. Betul cakap tu ya? Senang. Simple, mudah saja. Tidak ada apa-apa pun nak gitu, nak gini. Tidak ada jalanan ulama salah. Tidak ada. Sebab apa? Mereka mudah saja, tak perlu susah payah nak mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat.
Tak ada susah-susahnya. Dah yadullah, apa tafsiran dia, apa makna? Dah ayah. Kan senang tu kan. Ni jalanan ulama salaf. Orang dulu boleh lagi tu. Orang lain ni hak tak boleh tanya tu, kau dia nak tanya. Kau dia nak korek. Tu sesuai nak makna. Yadullah menyucikan daripada zahir ayat. Ni tangan hak anggota tu mustahil sama sekali. Lepas tu maknanya apa? Nak juga makna. Ambil jalanan ulama khalaf. Khalaf pun bubuh makna yang selayaknya. Yadu kekuasaan. Muka zat Allah. Mata pengawasan Allah. Tu ulama salaf. Dan nak makna, ambillah makna yang diberi oleh jalanan ulama khalaf tu je. Jalanan ulama salaf mudah-mudah je. Beriman dengan Quran kata gitu. Tapi mula-mula tetap dah mentanzihkan, menyucikan Allah daripada menyamai dengan makhluk. Kemudian apa makna? Mereka tafwid, menyerah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah je tahu, serah makna kepada Allah. Tapi kejak dah, laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Mana? Itu jalanan ulama salaf. Simple, cukup mudah, cukup senang. Jalanan ulama salaf, jalanan hak lebih aslam dia panggil, lebih selamat. Tak ada banyak-banyaklah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan yang terpesong ni kena bermakna, dia kata tak bermakna. Hudal lil muttaqinnya macam mana? Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ni dipetunjuk. Kalau yadu serah makna kepada Allah, kalau wajhu serah makna kepada Allah, hudan lil muttaqin wana nak buh makna wana, dia pun nak buh makna hak dia, hak pakai zahir tu. Tu punah. Tapi tak sedar tu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin tu. Ayat sebelum tu Alif Lam Mim. Apa makna? Allahu a'lamu bimuradi. Allah tahu. Dah hudan lil muttaqin, tak ada makna. Ada ayat yang serah kepada Allah. Ini nak bermakna. Nak makna yadu. Ambil jalanan ulama khalaf. Nanti istiwa. Tertinggi. Nak mana? Serah. Ambil jalanan ulama khalaf. Jalanan ulama salaf serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sesuai pada masa kita cerita jalanan ulama khalaf. Bila kita ngaji lebih dah, kita ngajilah khalaf dan salaf. Bila kita ni kejap molek dah, akidah kita kemas dan kita tak ada sikit pun di hati kita nak bayang tu muka yadu, muka mata dak bayang sikit abuk dah. Maka kita pun pakai jalanan ulama salaf di akidah kita. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita menyampaikan kepada umum, sampai jalanan ulama khalaf yang lebih sesuai. Jalanan ulama salaf lebih selamat, serah makna kepada Allah. Jalanan ulama khalaf, ulama kemudian lebih a'lam, lebih jelas, lebih ahkam, lebih teguh bagi kita orang-orang kemudian. Faham tak? Untuk umum, tapi untuk kita atas masing-masing lah. Macam ginilah. Mengajar umum mazhab Syafi'i. Bila kita tahu banyak pandangan atas amalan kita, kau pandai kita lah nak amal mana-mana pun. Tapi untuk umum mazhab Syafi'i lah. Cerita umum mazhab Syafi'i. Amal kita pada umum pun mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita sendiri, kau pandai kita nak amal mana pun. Ada ni. Sama juga salaf khalaf. Untuk umum kita cerita jalanan ulama khalaf. Lepas tu kalau kita kemas dah, kita berpeganglah dengan jalanan ulama salaf, serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Dua-dua jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi salaf diserahkan kehendaknya, kehendak ayat hadis yang beri faham tu kepada Allah Ta'ala. Dan mazhab al-khalaf ditakwil akan dia, ditakwil secara tafsil.
Ditakwil ni dia palingkan lafaz daripada zahir serta ditakyinkan letak makna. Palingkan yadu pada makna zahir. Zahir yadu ni yadu. Kita palingkan. Tak sama sekali. Lepas tu letak makna yang selayaknya yadu dengan makna kuasa. Tu. Itu jalanan ulama khalaf. Ulama yang mulai dari kurun yang keempat sampai kemudian. Tak? Tetapi di sini sebut kata ulama salaf diserah makna kepada itu secara jumhur, secara majoriti. Secara majoriti. Sebab ulama salaf sendiri pun contohnya Imam Malik yang zilu rabbuna turun oleh Tuhan kami ditakwilkan dengan yang zilu amru rabbina pekerjaan Tuhan kami. Ada juga Imam Malik sendiri tu salaf. Imam Ibn Jarir At-Tabari dimasyhur dengan tafsir Tabari, istawa tertinggi diterjemah dengan menguasai. Itu ulama salaf juga tu. Ulama salaf pun ada juga yang mentakwilkan letak makna selayaknya. Tapi majoriti ulama salaf serah makna kepada Allah. Majoriti ulama khalaf dia letak makna selayaknya. Tapi ulama khalaf pun banyak juga yang serah makna kepada Allah Subhanahu wa. Tapi dua-dua tu jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ayatnya mana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita pakai sterik dok hari ni dok. Bukan nak berhenti ni pun tengok juga. Dok pakai sterik lah terlebih ayat-ayat mutasyabihah ni. Cuma kadang-kadang mikir kok kita hok dengar ni faham ke tak? Faham ke tak? Sebab orang kita ni kadang-kadang bila tak mari dugaan, tak mari cabaran, dia jadi lena. Dia jadi tak heran gitu. Allah, kita dah pegang dah kan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sudahlah ayat mana pun. Dia tak ada cabaran. Bila kena cabaran barulah orang warna Dia biasalah kita ni, tak kena cabaran, je negara lena. Tak kena cabaran, mai duk balas sama sendiri. Kena cabaran baru nak sedoi, baru nak bekah, baru nak baik, baru nak bersatu padu. Nanti kena dulu. Kalau dah kena, macam-macam. Gimana? Gitulah orang kita ni. Dia ni memang ini cabaran sekarang. Terutama sekali Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebab yang bawa area yang terpesong ni bukan sebarang-barang orang. Orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang berpengaruh, sama ada bawa secara terang ataupun bawa secara halus. Bawa secara terang, ada yang bawa secara halus. Ini kata kena berhalus ni. Mungkin yang kita orang tua ni tak ada apa-apalah. Yang anak-anak cucu kita tu hok duk dengar rakaman tu, hak tu kena letak molek tu. Sebab mereka ni dia tengok rakaman orang pula orang yang pandai berbicara, kemudian makna tidak kasar, lembut apa semua. Ni kadang-kadang sebab peringkat ayat Quran mana boleh takwil, pakai zahir je. Allah, dia terpakai zahir je, tak boleh takwil. Jangan begitu. Ayat hak wajib kena takwil. Mana? Allahu nurus samawati wal ard. Allah ialah cahaya langit dan bumi. Allah cahaya. Ada kan ni? Allahu nurus samawati wal ard. Allah ialah cahaya langit dan bumi. Wajib kena takwil. Nur dan mana? Munawwir, yang menerangkan langit dan bumi. Kalau pakai zahir kau, cahaya ni lah Allah. Habislah kita ni. Tu kena takwil tu, wajib takwil. Adapun ayat mutasyabihah ni ulama salaf serah makna apa, tak ada takwil apa-apa. Cuma menyucikan, mentanzihkan Allah daripada menyamai dengan makhluk setakat tu sahaja.
Kemudian makna tafwid, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama khalaf dia takyinkan makna, letak makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, palingkan ayat daripada zahir. Tangan zahir dia gini. Tak mustahil sama sekali. Patut apa makna yadu? Kalau makna ni bukan yadu dengan makna kekuasaan. Kalau kata mata ni zahir tu bukan. Dah apa makna mata? Pengawasan kami. Faham tak ni? Jadi hari datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasy tertinggi. Istawa yastawi istiwaan, maksudnya istiwa. Jadi Allah istiwa atas arasy. Istiwa sini diterjemah dengan tertinggi. Setengahnya istiwa lah. Tak mahu tertinggi. Sebab istiwa ni banyak mana. Sini terjemah dengan tertinggi. Maka kata salaf, tertinggi sebagai tertinggi yang tiada ketahui kaifiyahnya. Tertinggi atas sesuatu, tak sama sekali. Tertinggi yang kita ketahui kaifiyah cara, tertinggi ni atas, ni bawah. Ni macam ni. Sekarang ni istiwa alal kursi, tertinggi atas kursi. Kenapa? Kursi duduk bawah, tubuh kita duduk atas. Tu tertinggi seumpama itu kita tahu kaifiyah peseng. Ni tak sama sekali. Sebab apa? Tertinggi sebagaimana zahir. Kalau kita tertinggi ni, ni bawah ni atas, itu bercanggah dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Tu ahli sunnah ijma' dah menyucikan daripada hak zahir seumpama tu. Guna apa dia tertinggi? Tertinggi yang mana kita tidak mengetahui kafiyahnya, maka kita serah kehendaknya kehendak tinggi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu jalanan ulama salaf. Dan kata khalaf pula ulama kemudian dikenaki dengan tertinggi itu memerintah dan menguasai, memiliki. Itu jalanan ulama khalaf. Tuhan memerintah, Tuhan memiliki, Tuhan menguasai arasy. Itu jalanan ulama salaf, ulama khalaf. Sebab apa? Sebab jalanan ulama khalaf ni diambil ayat-ayat lain pula. Nak letak makna saja dengan Allah Ta'ala ni. Jalanan ulama salaf, istiwa alal arsy pada masdar lah tu. Di ayat Quran istawa, kita sebut istiwa tu masdar dia. Jadi sebut istiwa, serah kepada Allah, sudahlah makna dia. Jangan duduk panjang-panjang lah. Jangan duduk soal-soal lah. Soal tu haram. Serah makna kepada Allah. Terlintas di hati kita istiwa ni macam atas. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Terlintas istiwa atas arah bawah, Allah atas, mustahil sama sekali. Itu adalah gambaran makhluk. Ada. Sebab yang terlintas di kepala otak kita semuanya adalah gambaran makhluk. Sebab masuk dalam kepala otak kita, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, semuanya adalah gambaran makhluk belaka. Itu jalanan ulama salaf. Ulama khalaf ni ayat lain sebutkan wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Rabb kepada arasy yang agung. Zul arsyil majid, mempunyai arah yang mulia, yang tinggi. Kita tengok. Jadi ayat cerita Allah ni Rabb kepada arasy. Arah ni adalah marbuk kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang direntahi oleh Allah. Maka ulama khalaf pun ambil ayat Rabbul Arsyil Azim ni, letak mana istiwa alal arsy tu. Kenapa? Tuhan ni Rabb. Tambah pula kita baca Fatihah kita ni. Sebab itulah kita nak berpegang dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita pegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb kepada alam. Makhluk ni semua adalah marbub kepada Allah. Allah Rabb, Tuhan. Selain Allah dipanggil marbub. Marbub ni yang dimiliki, yang direntahi, yang dikuasai oleh Allah. Ni kita ni marbub lah dipanggil ni. Rabb, Tuhan, iaitu Allah.
Kita ni semua makhluk dipanggil marbub. Marbub ni yang direntohi, yang dimiliki, yang dikuasai oleh Allah. Kan kita? Ni kita ni marbub dipanggil. Payah pula kita sekali rock, sekali marbub, sekali rock. Ni kena terjemah lah. Kena terjemah. Yelah sekarang ni Allah Rabbil Alamin. Alam tu ke apa? Marbub lah alam tu. Dan Allah Rabb bagi alam. Alam ke apa alam? Marbub. Mana ni? Macam ginilah. Saya tuang kereta tu. Mana? Kereta tu marbub pada saya lah. Mana ni? Dan kita tuang dia kan. Hak barang tu hak kita. Alam tu marbub kepada Rabb. Dia punya arak kok sikit. Tahu dia standard sikit. Sekali Rabb, alam marbub. Gitu. Kalau nak bahasa Arab kan. Jadi alam ni adalah marbub kepada Allah. Alam ni ke apa? Sekalian. Termasuk arash. Arash ni alam ke dah? Alam. Jadi Allah Rabb, alam marbub. Termasuk alam adalah arash. Jadi arash pun adalah milik bagi Allah, yang direntah oleh Allah. Ni salah. Ni khalaf. Bukan tempat bagi Allah. Bukan tempat bagi Allah. Ni kalau kita ambil ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ambil Quran sebut betul benar pula, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan ya Allah Rabb bagi arah yang agung. Ayat lain pula zul arsyil majid. Ayat lain zil arsy makin. Ayat mana tu? Zil arsy makin. Mana pun Tuhan yang mempunyai arah. Tuhan yang memiliki arah. Tuhan yang memerintah arah. Jadi istiwa tu dia letak makna yang selayaknya. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan, Rabbil Alamin. Tapi jangan nak ulama salah, dia tak pergi kot tu. Hak Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Itu ayat muhkamah terang. Rabbul Arsyil Azim, arah ni adalah marbub kepada Allah. Tu ayat muhkamah terang. Istiwa alal arsy, itu ayat lain. Patut apa makna? Serah kepada Allah. Ayat mutasyabihat tu. Ada ni. Sekarang istiwa alal arsy ayat lain. Wa huwa rabbul arsyil azim ayat lain. Wa huwa dan Allah Rabb, Tuan bagi arah yang agung. Tuan lah, itu ayat muhkamah. Terang maksud kan? Allah Tuan, Allah yang mengatur, yang menjadi, yang menyusun. Lepas tu istiwa atas arah. Itu ayat lain pula. Apa makna? Serah kepada Allah. Itu jalanan ulama salaf. Kemudian kita sebut arash. Arash ni tahu dah arah ni dah. Arah ni. Bukan arash hok pelakon dalam TV tu. Nanya pergi kat tu. Pergi arah tu. Arash ni jisim yang nurani, yang dijadikan dari benur, yang besar, yang meliputi alam. Itu arash. Makhluk Allah yang paling besar sekali. Itu arash. Kemudian istiwa alal arsy ni, istiwa alal arsy ni 7 kali dalam Quran. Bukan sekali. Tadi surah Taha ayat yang kelima. Dalam Al-Quran istiwa alal arsy termasuk dalam surah Sajadah, termasuk dalam surah Al-Hadid. Saya sebut melepas dah. Dia ada 7 kali istiwa alal arsy. Lepas tu kadang golongan terpesong ni tengok tu, Tuhan royak 7 kali mana Tuhan duduk atas arah. Laisa kamitsli syai'un, sekali je dia kata. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sekali je dia kata. Istiwa al-arsy 7, nak royaknya Tuhan duduk atas arah. Lepas tu serupa dengan makhluk. Mana ayat walam yakul lahu kufuwan ahad? Suratul Ikhlas kul wallah kita tu. Tu sekali je dia kata. Ni 7 mana? Siapa gitu mana? Pada kita ni bukan sekali, bukan 7. Bukan satu surah, bukan satu ayat, satu huruf pun kita wajib beriman. Satu huruf qaf kita wajib beriman. Alif lam mim kita wajib beriman. Tak ada ke sekali 2 kali satu huruf pun kita beriman.
Makna dia Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang tahu. Semua kita beriman. Ni sebut 7 kali. Bila 7 kali ni nak cerita Tuhan duduk atas arah. Siap lagi dia kata warna kita. Dia kata kalau tidak berpegang Tuhan duduk atas arash, tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Gitu lalu no. Dia tidak beriman Al-Quran, jadi ke mana? Atau kata dibunuh di Asia Barat. Dah tidak beriman Al-Quran, bunuhlah. Tidak beriman Al-Quran ni kafir. Nak baik. Ia tohmoh, ia fitnahnya orang yang tidak berpegang Allah duduk atas arah, tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Dia kata ulama lampau, ulama salaf lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Maliki, ulama salaf. Mereka berpegang Allah duduk atas arah. Ini fitnah yang sangat besar kepada ulama-ulama muktabar. Tu dalam kitab-kitab mereka tu, Imam Syafi'i berpegang istiwa alal arsy. Istiwa alal arsy ni bukan Imam Syafi'i sahaja. Orang yang beriman dengan Quran mesti beriman dengan istiwa alal arsy. Orang yang beriman dengan Al-Quran mesti beriman dengan istiwa alal arsy. Itu ayat Quran 7 kali. Tapi tu beriman dengan ayat. Apa makna ayat? Tu bagi pada salaf dan khalaf. Beriman dengan ayat, tidak beriman satu huruf pun kafir dah kalau huruf tu ijma' ulama. Ini satu ayat yang dalam Quran 7 kali ni pula ni. Memanglah semua orang salaf ke, khalaf ke, kita orang awam ni ke, semuanya beriman dengan istiwa alal arsy. Quran royak istiwa alal arsy, kita pun berpegang dengan istiwa alal arsy. Apa makna istiwa? Barulah pergi. Salaf serah makna kepada Allah. Khalaf istiwa makna menguasai. Gitu. Tiba-tiba dah istiwa makna duduk. Tu jalan yang terpesong, bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Keluar daripada salah dan khalaf. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia istiwa ni ada makna jalasa, julus. Ada makna istaqara, istiqrar. Ni. Kalau macam kita ni, istawaitu alal kursi ni. Mana apa? Jalastu alal kursi. Istiwa mana? Duduk. Memang istiwa ada makna duduk. Tapi istiwa ni ada bagai-bagai makna. Kemudian apa makna istiwa di kalangan ulama salaf? Serah kepada Allah. Kena bermakna. Bermakna ikut khalaf. Memiliki, menguasai, memerintah. Tak dipakai duduk. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan sama sekali itu jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila kita tidak berpegang Allah duduk, difitnah pula kitanya tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Quran kata Tuhan duduk kan atas arah. Kalau kita buat tanya macam sesuai dengan dia hak terpesong tu, dia tanya macam kita tak reti. Gitu. Quran royak Tuhan duduk atas arah. Ada juga dia Quran bahasa Melayu deh. Dah cakap cakap nyindir lah. Ada Quran sebut duduk. Quran tak sebut duduk, Quran sebut istiwa. Dah istiwa lah. Yang duduk pun cuma duduk tu apa? Ada dah ulama ahli sunnah terjemah istiwa dengan julus, dengan duduk? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Itu jalan terpesong. Ni golongan sesat. Lepas tu dia kata pula ulama lampau berpegang Tuhan duduk. Punah kana. Kita tidak berpegang Tuhan duduk, dia kata pula kita tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Ni dia taklah sesat. Dia nak kata orang lain pula sesat. Ni bunuh orang. Tidak beriman ayat Al-Quran, habis ceritalah. Kafir lah dia ayat Al-Quran, mati dibunuh tu. Kalau sebut nama ni kejut orang kita ni. Bukan barang-barang, orang kelas-kelas. Tapi bukan pengajian akidah. Mereka sendiri pun sesama mereka pun bagai-bagai pahaman yang berbeza. Sebab hanya turut-turut gitu je. Ada pula dia kata tak boleh baca ayat Al-Quran istiwa alal arsy. Sebab apa? Sebab syirik. Jadi kita mensyirikkan Quran. Nawak sangat pasien tu.
Syirik baca istiwa alal arsy. Siapa kata syirik? Itu ayat Quran. Kemudian terjemah bersemayam. Saya sebut tadi terjemah bersemayam. Dia bersemayam ni kalau tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman dia ikut jalan khalaf. Kalau yadu kekuasaan, yadahu kekuasaan, aidina kekuasaan. Pada Tafsir Pimpinan Rahman, jalanan ulama khalaf. Tiba-tiba istiwa terjemah dengan bersemayam. Bersemayam bukan makna duduk. Bersemayam, raja bersemayam atas singgasana. Dengan makna apa? Raja menguasai kerajaan. Dia gitu. Bersemayam dengan makna menguasai. Bukan bersemayam dengan makna duduk, bukan. Kalau kata raja sentiasa kekal bersemayam atas singgasana, dak tidur raja atas tu semua. Kalau bersemayam makna duduk, bukan. Bersemayam dengan makna menguasai kerajaan. Kalau terjemah kata istiwa alal arsy dengan makna Tuhan bersemayam dengan makna Tuhan menguasai. Dia gitu ya. Boleh. Ke warna gini, berat sikit. Berat ke? Kemudian dalam saya sebut dah minggu lepas, InsyaAllah minggu depan kita sambung sikit lagi lah berkaitan dengan istiwa alal arsy ni. Saya sebut dah berkaitan dengan surah Al-Hadid ayat yang keempat. Surah Al-Hadid ayat keempat. Kalau nak moleknya ngapalah, biar kita ingat ayat dia. Dah ingat satu ayat pun tak apalah. Ingat permulaan ayat dengan kesudahan ayat pun okey dah. Kita ni kadang-kadang sungguh kita nak suruh anak kita ngapa Quran lah apalah, anak kita tu dak pikak mana, tak laju mana. Nak suruh ngapa juga kawan tu. Kalau ustaz tempat hafal Quran dak berapa nak terimalah, nampak dak cergah mana ni. Abang apa? Ni hak jenis moyok tu lah macam ni. Jadi tak mampu nak pikul satu Al-Quran ni, nak pikul satu Al-Quran ni. Lepas tu bila hafaz pula wajib kena jaga ingatan. Terlupa wajib gunakan semasa masa untuk hafaz kembali. Maknanya hak jenis kengeh-kengeh, kau nak kengeh. Hak jenis perih-perih tu jangan. Berat ni. Tapi kadang-kadang mak ayah ni tak reti. Minta juga dengan ustaz. Ustaz dah pun nak terima dah. Minta juga. Gini je sebenarnya. Saya pernah cakap dengan ustaz. Gini suruh mak ayah tu balik ngapa Yasin ke Kafi ke. Kata mak, kita dah pun nak reti ngapa Quran. Dah pun nak reti nak sana ngapa. Kalau anak hak jenis tak apa geliga tu, biasa mak ayah pun tak bergeliga kau. Dia siapa sesurah pun. Boy Yasin Kafi pelik apa ngapa? Yasin duk baca sama dah. Kafi dia baca sama dah. Bukan suruh ngapa surah pelik-pelik, suruh sama dah. Ndak rok nak ngapa. So dia baca amal tasallum ke sekali dah. So baca amal tasallum sekali. Tu Quran kecil je tu. Ada Quran kecil. Tak kenal dah Quran kecil. Ni tak kenal dah Quran kecil. Quran besar kita dulu kan main dulu. Habis dah Quran kecil, pindah Quran besar dah. Kita dulu. Sahur kan pindah Quran besar. Ni tak kenal dah Quran kecil. Lain siapa ke juz amma pun dah ingat orang kita learning ni. Jangan main orang ni. Sampai kat atas tak boleh nak baca. So nak baca amal tasallum. Orang ni. Mana kita apa surah Al-Hadid tu? Ambil ayat yang keempat surah Al-Hadid ayat yang keempat. Di awal ayatnya huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Pun di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ambil awal dengan akhir. Awalnya istiwa 'alal 'arsy, tertinggi atas arasy. Akhir ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir istiwa 'alal 'arsy tahu atas arah. Atas langit ketujuh. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Tuhan bersama dengan kamu di mana kamu berada. Tak takut bang, tak berlawan.
Ni satu ayat yang sama ni. Al-Hadid ayat keempat tak berlawan. Oh, kalau pakai zahir berlawan sangat-sangat. Tapi ayat Quran mustahil berlawan. Dan macam mana jalan salah? Serah makna kepada Allah. Istiwa alal arsy, istiwa alal arsy, kita beriman. Ma'akum, bersama-bersama kita beriman. Tapi hak zahir istiwa alal arsy mustahil. Hak zahir bersama kita mustahil. Sebab apa? Berlawan lah. Lepas tu berlawan pula dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat ni pula berlawan antara istiwa zahir duduk atas, ma'akum zahir duduk bawah. Kalau pakai zahir berlawan. Ulama salah serah makna kepada Allah. Tak berlawan si Allah lah. Ulama khalafnya istiwa ala arsy, Tuhan menguasai arah. Wa huwa ma'akum, Tuhan mengetahui. Habis cerita. Itu panggil apa? Takwil, letak makna yang selayaknya bagi Allah. Bersama dengan mana pun Allah mengetahui. Allah mengetahui itu bermakna bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar, di mana Allah menolong orang sabar. Innallaha ma'ana. Dan gua Hira, gua Sur, ketika nak hijrah ke Madinah, Nabi kata kepada iz yaqulu li sahibihi, ketika berkata Nabi bagi sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan duk bimbang, duk cerita Allah bersama dengan kami. Di mana Allah melindungi kami. Allah melindungi, di mana bersama, bukan makna bertiga di dalam. Gusur Allah ni Nabi, Sayyidina Bakar Allah gitu. Kadang pakai zuhur gitulah bersama. Tak bersama dengan makna Allah menolong. Itu panggil apa? Takwil. Palingkan makna bersama ni duduk sekali. Mustahil sama sekali. Letak makna bersama dengan makna menolong, dengan makna mengetahui. Ni jalanan ulama khalaf. Jadi insya-Allah minggu depan sama sedikit lagi lah hak berkaitan, hak timbul pelik-pelik, pegangan-pegangan terpesong, hak berkaitan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi sekalian baharu bahawasanya jikalau menyerupai akan yang baharu, nescaya adalah ia Allah baharu pula dengan baharu juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.